Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sekali lagi berjumpa untuk kita berbincang perihal kesihatan kita. Moga-moga dengan perbincangan ini Allah Ta'ala menatijakan kita satu kefahaman insya-Allah, dan kita bertindak di atas kefahaman itu. Itulah langkah yang terbaik umat Islam, bertindak di atas dasar ilmu. Jadi masyarakat kita juga kita harap terbina atas dasar ilmu. Perbincangan kita insya-Allah pada malam ini berkaitan tentang anxiety ataupun gelisah, tekanan, stres. Lebih kurang lagu itulah insya-Allah perbincangan kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan bicara tentang perbincangan kita pada malam ini, saya yakin tuan-tuan muslimin dan muslimat semua sudah mendapat kabar maklum pemergian almarhum tuan guru kita, tuan guru ummah, Syekhul Islam Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Lebih kurang pukul 6.30 kata lebih kurang itu, dan plus minus. Jadi satu mutiara besar, ulama besar, umat Islam kehilangan satu mutiara besar, satu kita kata figura yang amat penting dalam menjadi rujukan kita. Maka kita kehilangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hari ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka satu perasaan perlu datang kepada kita. Satu menariknya tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita dalam konteks kita dalam masyarakat Islam ini, kehilangan orang yang dekat dengan kita, kita akan rasa. Kehilangan orang yang dekat dengan kita, kita akan rasa. Kehilangan ibu bapa kita, apatah lagi, kita akan amat-amat rasa. Isteri kita, pasangan kita, suami kita, kita akan amat-amat rasa. Anak kita yang kita amat sayang, amat-amat kita rasa. Kawan-kawan kita, kita dengar cerita kawan kita meninggal, Allah, kita akan flashback kenangan kita dengan dia semua. Allah tak ada dia, pakat duduk berkongsi cerita dengan dia. Tokoh-tokoh yang memberi impak kepada masyarakat, dan kita akan terasa. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi besar. Kalau tuan-tuan tengok sejarah, dia mewakafkan kehidupannya kepada membimbing umat Islam di atas kehendak syarak. Itu dia. Daripada dia pelajar yang pintar, kemudian dia kita kata apa, mewakafkan kehidupannya, merantau satu dunia, pengakhiran dia khatar, kan, dalam memberi, terutamanya dari sudut syarak. Pembahasannya banyak berlegar supaya umat Islam ini terarah, terpandu kehidupan dia. Jadi dia besar jasa dia kepada umat Islam. Hari ini kita kehilangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan boleh kita kata, kita pun nak tengok juga masyarakat kita punya reaksi. Lebih kurang dekat 3-4 minggu lepas, Queen Elizabeth, sakanlah perempuan ni post macam-macam. Queen Elizabeth meninggal, tukar habis status, bubuh warna hitam, bendera pun boleh kibar separuh tiang. Queen Elizabeth meninggal ni pasal, kan? Bagaimana impaknya Queen Elizabeth II kepada umat Islam kita ni ada. Tetapi kita kena faham dalam konteks yang sebenar. Kita berbincang neraca iman. Dia ni siapa dengan kita dari sudut neraca keimanan. Kita tengok. Sebab apa? Saya sengaja sentuh sikit kat sini. Sebab dia jadi satu polemik yang besar. Muslimin dan muslimat, kita dah agak sebagai umum masyarakat publik, kita tak berbincang di kalangan kita kata golongan-golongan ni, golongan agamawan, golongan yang biasa, golongan tokoh masyarakat. Apabila Queen Elizabeth meninggal, tiba-tiba dia post dalam Facebook, kan, dia pujilah Queen melangit, kan, macam dia kenal Queen tu, Queen kenal dia tu, kan. And then dia put it dekat bawah tu, may Queen rest in peace, RIP. RIP itu stand for apa? Ramai orang suka tulis May Queen RIP. RIP it stand for rest in peace, kan? Rest in peace menunjukkan apa? Kita kata Queen dah mati, bagi dia berehat dah, time dia berehat in peace, dalam keamanan. Ini mengganggu
akidah umat Islam. Dia bukan bincang tentang isu, dia kata macam isu masyarakat majmuk saling hormat menghormati dah. Konteks bila kita sebut rest in peace ni, apa yang disebut oleh mufti wilayah persekutuan, dia nak memperbetulkan balik. Sebab masyarakat kita ni pakai tiru orang saja, semua pakai RIP, 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 rest in peace, rest in peace, May Queen rest in peace, apa benda. Walhal dia berkaitan dengan akidah umat Islam, dan dia berkaitan dengan cara kita fikir tentang barzakh. Kita rasa macam, adakah orang yang jelas-jelas tidak beriman dari sudut mata kasar kita, dia akan rest in peace? Tak, kita beriman dengan orang beriman sahaja yang akan mendapat redha Allah Ta'ala, dan akan mendapat kita kata kerehatan, keamanan barzakhnya. Syaratnya mesti iman, mesti ada Islam dan iman. Itu syarat kefahaman akidah kita. Tapi puak-puak ni dia hentam kromo RIP semua. Kira paling bagus lah tu, sebagai menampakkan dia ni, kita kata jiwa dia aman kan. Dia tak mau berkelahi dengan orang, dia pun tulis Queen ke siapa ke RIP, rest in peace. No. Jadi betulkan baliklah kita supaya masyarakat kita ni terarah, terpandu. Itu salah kita kata, apabila hilang ulama-ulama kan, maka benda-benda ni siapa yang nak menegur, siapa yang nak membetulkan balik masyarakat supaya jelas pandu arah dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, InsyaAllah pada malam ni kita akan berbincang khusus berkenaan dengan anxiety kan, ataupun pengurusan gelisah. Dalam Melayu panggil gelisah, anxiety ni, tekanan ataupun stres, dan kita akan bincang bagaimana kita nak mengawalnya, insyaAllah. Baik, cuba kita tengok gambar ni, sama-sama kita tengok. Apabila kita melihat suasana ni, kita bayangkan kita bawa kereta keluar daripada rumah kita, lalu kau dah masuk ke tol, tengok-tengok tu dia terjerumus kita dengan keadaan legu ni punya situasi. Automatically apa yang berlaku? Kita ada dalam otak kita, dia main serabut, dia main stres, dia main satu perasaan kita rasa macam tak seronok, dia main benda tu. Apa yang berlaku sebenarnya adalah benda-benda tu bersifat apa? Automatic. Brain activity berubah. Dia seolah-olah menukar laluan jalan dia. Duk rumah tadi seronok, bergurau senda, isteri, anak-anak, makan pagi semua, naik kereta semua, keluar tol saja tengok, Allah, jam teruk, aku nak pergi Penang ni, jom. Automatically berubah otak kita. Jadi menunjukkan apa? Ada sesuatu yang berlaku di dalam otak kita menyebabkan kita bertindak secara, jadi stres tu berlaku dah, kegelisahan tu dah mula berlaku dah, dia main kat situ. Sama lah juga bila kita balik rumah, duduk tempat kerja seronok, duduk minum kopi kawan-kawan sebelum balik seronok apa semua-semua, masuk dalam rumah, tu dia rumah kita lagu ni, automatically berubah juga. Dia punya chemical in the brain, suasana kita jadi terbeliak biji mata, nada jadi tinggi, jadi kita pun nafas jadi laju. Dia main naik angin, dia main rasa dak, dia main sesuatu perubahan sikap berlaku, perubahan nada suara, semua ni berubah. Sebab apa? Dia bermula dengan apa tanggapan kita kepada surrounding ni, dan chemical dalam otak berubah. Yang saya nak bincang saat ini chemical dalam otak. Tapi the environment tu, suasana-suasana ni kita tak boleh kontrol. Jam tu kita pun boleh kontrol. Kita berhadapan dengan suasana yang kita tidak boleh kontrol. Cuma yang kita boleh kontrol reaksi kita, macam mana kita menanggapi dia. Dia main kepada kita. Jam tu main. Kita bawa kereta, kita kalut, Allah, jam pula dah. Jambatan ada aksiden tu, dia jam melekat sampai ke mana-mana. Jadi benda tu kita tidak boleh kontrol. Yang kita boleh kontrol ni, what happen in our brain, apa yang reaksi otak kita boleh kontrol. Dia panggil micro environment. Micro ni kita punya kontrol. Jam kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh abang lalu semua apa pakat di tepi, aku nak lalu, tak boleh. Kita bukannya ada keistimewaan lagu tu, kita tak ada. Yang kita ada ni, kita boleh kontrol diri kita, our own micro environment dia panggil. Sama lah juga dalam keadaan rumah kita, kita balik-balik keadaan lagu ni, how we react, macam mana kita react, itu juga adalah benda yang kita decide. Dia bergantung permulaan. Anak-anak kita main tu, dia punya perangai. Kita ni duduk balik rumah, baru balik rumah, tu dia tengok anak kita dah mula cengih sana, seorang tarik rambut, gaduh, oh ni pening. Isteri kita ke suami kita ke, oh ni main. Ini semua berlaku.
Bila kita tunjuk gambar-gambar ni, automatically kita tengok gambar je, bukan kita dalam suasana tu pun. Kita hanya tengok gambar, macam kita tengok filem, perasaan itu datang. Kita bukan duduk dalam filem tu pun. Kita tengok cerita, filem Hindustan kan, mak kilau apa benda cerita pun. Filem tu dia, kita tengok, kita the feeling tu, perasaan itu bermula di otak kita, menyebabkan kita ada satu tindak balas. Kita jadi marah dekat orang putih dalam cerita mak kilau, kita jadi marah macam kita, ataupun kita jadi seronok bila tengok apa-apa. Jadi benda tu bermula kat mana? Di otak kita. Itu yang saya nak sampaikan. Dia bermula dengan otak kita. Samalah juga bila kita tengok benda ni. Aiskrim orang panggil. Kan kita kata kita punya kawan kita, Tuan Hasbullah, dia bagi kita aiskrim. You my brother, dia bagi hadiah satu aiskrim. Tak pasal-pasal. Kat tangga masjid, dia bagi kita satu aiskrim. Hanya kerana satu aiskrim nilai RM1.20, change kita punya mood automatically. Kita rasa, Allah, masih lah Syekh, seronok. Dia punya perubahan tu, material yang digunakan, benda yang digunakan mungkin RM1.20 punya benda, tapi mengubah otak kita punya chemical macam tu terus. Kita jadi happy mood, seronok, senyum, kita jadi happy. Sebab apa? Perubahan di otak berlaku. Kalaulah kita faham perkara ini, dan insya-Allah dia punya reaksi dia berbeza. Sebab apa? Allah Ta'ala menciptakan kita ni, dia mempunyai lapis-lapis, lapisan. Yang kita duk nampak ni lapis luar. Lapis luar ni terbeliak biji mata. Kita nampak nada dia tinggi, dia jerkah. Kita nampak tu paling luarnya lapisan. Lapisan kat luar tu yang kita duk nampak. Tapi lapisan dalam, hati, jantung berdegup laju, kita tak nak apa nak perasan. Pernafasan laju, kita kadang-kadang tak apa nak perasan. Laju ni, chemical dalam otak duk pump sakan ni. Otak punya duk, kita kata duk firing macam-macam, kita tak perasan. Benda tu lapis dalam. Yang kontrol lapisan luar adalah lapis dalam. Jadi lapis dalam ni kontrol lapisan kat luar. Jadi Allah Ta'ala, kita tengok dalam penciptaan manusia, Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan ni manusia. Allah Ta'ala cipta manusia ni the best. Dia punya layer kat dalam. Lapisan dalam tu, dia ada sakinah, mawaddah. Kita kalau dapat ketenteraman jiwa, sakinah, ketenteraman jiwa, dengan pertautan kita dengan Allah Ta'ala, pertautan kita dengan qada dan qadar, dia ada protection layer, kita panggil. Dia ada satu protection layer. Kita ni contoh macam-macam benda berlaku, akhirnya kadang-kadang kita main satu kunci macam mana? Kita dah puluh dah ni qadar Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala berkehendakkan dia berlaku macam ni lupa. Jadi dia main satu kunci, satu protection layer. Kita tak frust sampai menungging, kita kata sampai tu. Dia ada satu protection layer tu ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang berlaku di dunia luar, outsider kita panggil, we cannot control. Dunia luar, apa berlaku dunia luar kita tak boleh kontrol, tapi kita boleh kontrol diri kita, insya-Allah. Jadi kita akan berhadapan ni day to day, hour to hour, minute to minute, macam-macam benda berlaku kepada kita. How we handle is up to us, bergantung kepada kita. Benda kecil-kecil kadang-kadang balik-balik, selipar hilang, ada naik angin, ada kata ada orang ambil selipar. Dia macam-macam pattern manusia, macam mana dia react. Sebab apa? Bergantung kepada macam mana dia punya starting point dia dekat otak dia, starting point dia dekat hati dia, lagu tu. Jadi balik kepada perbincangan kita tentang kegelisahan, suasana kehidupan kita ni, we are human. Emosi ni pelbagai-bagai, seronok, marah, geram, dia jadi tak seronok, macam-macam emosi manusia ni macam tu. Kita bukannya robot boleh on off, bukan boleh ketuk happy, tak, dia jadi bukan lagu tu kita. Kita berperasaan dan dia bertukar-tukar perasaan itu. Bertukar-tukar perasaan itu. Sifatnya kerana apa? Sebab kita ada perasaan. Manusia itulah berperasaan. Kita tak boleh nak hidup kita ni, kita duk bayang lagu ni saja. Oh, seronok di Terengganu, dia pergi round satu, dia tak boleh macam tu all the time. Ada apa? Kena balik bertam balik. Face the reality. Kadang-kadang kita berholiday, kita pergi mana-mana, okey, seronok nyemut. Tapi akhirnya kita akan balik kepada reality. Dia tak boleh dalam suasana kehidupan kita ni macam itulah kita. Kan? Dia bersifat, kita kata
kepelbagaian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita nak sampaikan adalah tentang otak manusia ini ada di sana singgah sana perasaan, istana perasaan, tempat kontrol perasaan manusia. Sebab perasaan ini orang kata macam tak mana letak bermulanya perasaan, tak mana rasa sayang, tak mana rasa benci, tak mana rasa takut, tak mana permulaan dia tu tang mana. Maka saintis yang mengkhususkan pengkajiannya tentang pengkajian otak manusia, sebab kita sebut qalbun, hati yang dia, kita bincang level hati. Head dia ni, bila hati besar, hati dia kecil, hati semua perasaan lah tu. Hati kan, dia hati besar, dia segi hati dia kecil, dia sakit hati, semua kita bincang pasal perasaan lah tu cerita dia. Tapi hati ni kita punya terjemah, tetapi dia sebenarnya qalbu ni jantung. Dia jantungnya berdegup berbeza-beza. Bila kita gembira, jantung kita berdegup satu macamnya pattern. Bila kita takut, jantung kita berdegup satu macamnya pattern. Dia berdegup laju. Kita nak pi ada contoh apa-apa, dia rasa di hati, dan benda tu kita rasa. Jantung kita berdegup, kita rasa benda tu. Tapi permulaannya bukan di jantung. Permulaan dia di otak manusia. Dekat situ ada singgah sana otak manusia yang kita panggil litar kepada perasaan. Dia litar, sama ada tekanan punya perasaan ke, gelisah ke, itu bahagian yang kontrol dia. Kan kalau tuan-tuan tengok kat sini, dia punya pointer kita pada dia. Kan? Dia punya tempat itu di tengah-tengah otak. Itu adalah bahagian yang kontrol perasaan manusia, dan dia terikat sangat rapat dengan memori. Jadi memori dekat, kalau tuan-tuan tengok, dia bahagian yang warna line-line kuning tu, line-line kuning yang atas tu, itu dipanggil sistem yang kontrol, limbic system namanya, yang kontrol memori kita. Bila memori kita ni dia simpan tahu mana. Phone dia ada memori dia ada RAM dia. Dia ada memori boleh simpan. Orang tanya berapa? 256. Orang kata tengok komputer pula berapa dia. Tengok berapa dia punya gig, berapa memori, terabyte, tak macam-macam. Dia tengok size, capacity. Komputer punya memori simpan, store. Nampak physically, boom, tahu tu tempat dia, memori dia. Manusia ni ada memori juga. Komputer alat, dia ada tempat simpan. Manusia ni memori dia tak mana tempat simpan dia adalah di otak manusia yang disebut sebagai hippocampus. Kawasan yang disebut sebagai yang saya sebut tadi, dia adalah limbic system yang di tengah-tengah otak manusia. Di situ disimpan memori manusia. Maka memori manusia ni tanam kat situ. Dia simpan, tanam, dan dia berhubung macam iklan susu tu. Berhubung di antara satu sama lain. Dia hubung. Makin kuat memori yang kuat ni kerana kita berhubung dengan dia banyak. Sebab tu kita dengan ibu bapa kita ada banyak memori. Banyak sangat laluan kita dengan ibu bapa. Dia punya synapse, dia panggil otak punya perhubungan kita dengan ibu bapa kita terlalu kuat. Sebab tu dia pegang kita punya memori dengan perasaan dia kuat. Kita punya ibu dengan isteri, dengan anak-anak, dia pegang kuat sebab memori kita dengan dia terlalu banyak, dan kita kata terlalu diikat dengan perasaan. Sebab tu penting muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bina memori yang bagus, positif memori, benda yang memorable, benda yang, sebab apa? Dia akan disimpan, dia akan ditanam dan disimpan. Tetapi kalau yang disimpan itu memori yang negatif, disimpan juga. Dia simpan tapi memori yang negatif, amat malang lah kan? Jadi contohnya, ibu dan bapa mempunyai memori dengan anak-anak, tetapi yang disimpan itu adalah memori yang negatif. Kena pukul selalu, kena herdik selalu, kena marah, kena kata lagu macam-macam. Jadi bila dia dengar bapa dia balik sebagai contoh, dia dah jadi satu macamnya panik sudah main. Sebab apa? Memori dia dengan bapa dia tu kebanyakan itu negatif. Wa na'udzubillah. Dia boleh berlaku macam tu. Jadi hubungan dia dengan bapa dia punya memori akan rise, yang akan menjadi point of reference, kita panggil point of reference. Dia dengan bapa dia akan kata sat lagi kena marah, sat lagi kena sebab apa? Memori itu akan menjadi rujukan dia. Apabila kita faham benda ni muslimin dan muslimat, kita akan faham
bagaimana manusia bertindak. Sebab setiap daripada kita ni memori berbagai-bagai. Semua orang ada pengalaman berbagai-bagai, dia akan simpan dalam bentuk memori itu, dan memori diikat dengan perasaan. Diikat mana tu dengan perasaan tu, diikat dengan perasaan. Sebab tempat dia pun sama. Memori dengan perasaan tu tempat yang sama. Dia main macam tu. Dia bukannya memori kita ni dalam otak kita ni disimpan dalam bentuk macam nota dalam kertas, macam surat khabar magazine tu. Dia bukan dalam bentuk wording, dalam bentuk image, dalam bentuk bukan dalam bentuk perkataan macam tu simpan dalam macam kita buat nota dalam dulu kita sekolah dah. Dia dalam bentuk image, dalam bentuk dia. Dia bukan dalam bentuk wording, dia bentuk dia. Sebab tu kadang-kadang kita bau tertentu, teringat Kaabah, bau saja, bau tertentu, teringat ni macam bau Kaabah, teringat bau tu telah ada memori kita dengan Kaabah. Satu bau tangkap, teringat, itu macam tu. Dia punya connection. Sebab tu anak-anak nak tidur, dia ada bau, dia nak bau tu, dia tahu kita duduk dekat dengan dia. Sebab tu dia ada connection tu. Dia tidur lah, dia mau bau tu sentiasa tu ada dengan dia. Kadang-kadang budak-budak form that kind bonding macam tu pun ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu benda yang kita nak tengok adalah kita ni boleh pick and choose apa yang kita nak simpan. Kita boleh pick and choose. Fokus kita ni insya-Allah kita boleh simpan dalam bentuk yang kita nak simpan. Fokus kita, benda yang kita fokus, benda yang kita nak, kita kata dia play important role, benda yang penting kepada kita, kita akan simpan. Sebab itulah kita tak tahu benda apa yang anak-anak kita simpan tentang kita. Dia ada simpan, dia pick and choose. Sebab tu wording ibu bapa yang orang tak, Rasulullah sebut, semua banyak tok guru kita doa, dia jadi lagu macam doa. Sebab apa? Dia very powerful. Dia boleh, anak-anak boleh simpan. Contoh kita kata apa-apa, awak lah hang ni slow sangat, tak macam orang lain. Awak lah hang ni malukan ayah, malukan mak. Jadi benda tu dia boleh simpan dalam otak, menyebabkan dia punya psikologi dia terganggu. Ya. Jadi benda ni berkaitan, sebab dia bila kita berbincang tentang perasaan, kegelisahan, tekanan, stres, semua berkait. Dia semua berkait dengan memori manusia. Jadi orang tua-tua bila dia sampai ke peringkat usia dia sangat lanjut, demensia, dah makin tua, otak dia kehilangan memori. Otak dia akan kehilangan memori. Bahagian otak dia mula hilang. Memori itu telah hilang. Maka mula paling awal yang hilang adalah benda yang baru ditanam. Dia tenang cabut, benda yang baru ditanam. Benda semalam, tak ingat makan apa, tak ingat apa. Tanya pok kita yang mungkin ingat dah kita makan apa semalam. Tak ingat. Sebab apa? Benda tu baru ditanam semalam, tenang cabut, tak terkukuh. Kita tanya dia buat apa semalam, dia tak ingat. Kadang-kadang pagi tadi dia cerita pun dia tak ingat dah. Sebab apa? Baru dia hilang. Tapi benda yang lama tu, zaman Jepun dia boleh cerita. Zaman lama tu, masa dia kerja dulu tahun 50-an, 60-an, dia boleh cerita. Sebab benda tu tanam dalam akar tunjang dalam otak dia. Akar tunjang tu dalam. Jadi dia boleh cerita dulu zaman tu orang jalan raya lagu ni, semua dia boleh cerita. Zaman 70-an, 80-an, dia very strong lagi memori dia. Jadi dia akan suka sembang cerita yang dia boleh cerita. Dia akan ulang cerita dia boleh cerita. Kita kena faham benda ni. Sebab apa? Memori dia tu menjadi bahan penceritaan dia lah. Sampailah kepada kadang-kadang benda tu pun hilang, kan? Benda tu pun dicabut oleh Allah Ta'ala, maka dia menjadi seperti mana budak-budak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, perbincangan kita apabila kita faham benda tu semua, kita nak bincang tentang mula gelisah yang disebut sebagai anxiety. Anxiety ni dia adalah benda bersifat perasaan, benda yang kita feel, gelisah, anxious, orang putih panggil anxious. Apa simptom dia? Kegelisahan ni benda yang biasa, bukan benda yang tak biasa. Kita semua akan rasa gelisah. Masuk benda exam, nak angkat nikah, takut kita, gedebuk-gedebuk, kan? Takut salah cakap, dia semua duk tengok mikrofon dengan kamera merata, semua orang bakal duk tengok, gelisah. Exam sama, interview, semua nak naik mahkamah,
banyak benda kita akan hadapi keadaan ni, kegelisahan ni. Tapi once Tok Qadi tu kata apa? Soh. Semua pakai soh, nak angkat doa, gelisah tu settle terus. Automatically settle. Tak ada apa. Lepas interview keluar tutup pintu, kita pun relax terus. Jadi itu adalah kegelisahan bertempat yang normal gelisah. Dan benda ni membantu dalam kehidupan kita. Kalau kita tak ada rasa takut, kegelisahan, kita tak prepare. So kegelisahan ini bantu untuk kita prepare, help us untuk kita prepare. Nak exam, bila kita gelisah, kita prepare exam. Jadi kita akan bersedia untuk exam. Samalah juga nak test driving license apa semua, kita akan bersedia untuk benda tu. Kegelisahan tu kegelisahan yang membantu kita kata. Tetapi yang kita nak bincang di sini adalah kegelisahan yang tidak membantu kita. Dia mengganggu kehidupan kita. Apabila kegelisahan itu berlaku tanpa dijangka dan tanpa sebab apa-apa. Dia berlaku macam-macam. Dia ada banyak keadaan yang kita kata kegelisahan ini. Dia ada banyak cerita. Gelisah ni macam mana? Kesan pada kegelisahan ni apa? Dia akan berlaku berdebar-debar. Duduk laju jantung ni. Tuan-tuan bila cuma bayangkan duduk saja, duduk rasa ni berdebu, jantung berdegup laju, pernafasan jadi laju, berpeluh, rasa macam tak sedap duduk, dia gelisah, rasa sesak nafas, rasa tak serok, rasa macam mana kita nak pergi exam, macam mana nak interview, sentiasa dalam keadaan macam tu, gelisah, duduk tak duduk, ketangan, gelisah lagu ni. Sebab apa? Dalam otak telah fire benda ni, telah berlaku fire benda ni, dan menyebabkan body react, body bertindak di atas arahan otak tu. Otak telah keluar arahan, semua berlaku. Apa contoh kegelisahan? Dia ada banyak orang yang gelisah dalam ni perubatan, dan masuk perubatan ni, orang yang gelisah macam ni dia boleh jadi, kita panggil generalized anxiety disorder. Tak ada pasal apa-apa, dia memang sentiasa dalam keadaan kegelisahan, sentiasa dalam keadaan kegelisahan. Generalized anxiety disorder, tidak ada sebab khusus. Ada sebab-sebab tertentu, dia panggil, kita tengok sebab tertentu, dia akan masuk dalam kategori tertentu. Contoh social anxiety disorder, dia tak boleh duduk ramai-ramai. Dia gelisah, rasa orang tengok dia tak boleh duduk public, dia tak boleh. Dia tak boleh function, dia tak boleh duduk ramai-ramai lagu ni, dia tak boleh duduk. Ada yang kita pernah sebut, yang kita pernah dengar, obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder, dia gelisah sebab tertentu, dia boleh okey, tapi dia akan menyebabkan berlaku kegelisahan ini tak boleh kontrol. Contohnya apa? Dia kena basuh tangan, pantang sentuh orang, dia akan basuh tangan. Pantang sentuh orang dia akan basuh tangan. Bayangkan, dia tak boleh sentuh orang, dia tak mau sentuh orang pergi sentuh dia aja, dia akan pergi cuci tangan dengan sabun, semua komplit. Macam-macam punya patient dah. Ada macam-macam. Dia setengah dia ada satu belief, satu kepercayaan kuat tentang selalunya bersifat hygiene. Selalunya berkaitan dengan kebersihan. Geng-geng ni macam-macam lah, ada yang bersifat, tapi selalunya yang saya jumpa ni geng-geng bersifat kebersihan. Sama ada dia kena cuci, macam kita saya main duduk terus dalam ni. Kalau geng-geng tu dia akan lap dulu, dia akan bawa macam-macam alat dia. Dalam beg dia akan bawa tisu, wet tisu ni dia akan lap. Tempat orang lain pegang semua dia akan lap. Saya pernah jumpa geng tuan-tuan pesakit, duit dapat dekat dia letak dulu, dia akan satu kali lap baru boleh masuk dalam tempat dia. Duit ni apa? Duit orang bagi dia akan explain, you never know. Dia kata you never know, this money might be come from anywhere. Dia punya fikir apa tu. Jadi duit mai ke mana-mana, mai kepada dia akan lap satu wet tissue sekali, kemudian baru masuk dalam dia punya tu. Baik, kita berhenti sejenak untuk kita bagi laluan kepada azan. Kita sambung lagi sikit.
La haula wala quwwata la haula wala la haula wala quwwata la haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah rabbana kita. Ati Muhammadan wasilatan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung lagi sikit, minta izin. Baik, kita sambung. Jadi kita faham bahawa yang disebut sebagai anxiety disorder ini banyak, kategori dia banyak. Kita tak dipukul kata dia banyak. Tetapi adakah semua orang yang duk rasa ketak, dia duk rasa berpeluh, duk rasa tercungak-cungak, rasa tak sedap hati, rasa tak seronok ni, semua jenis geng-geng yang ada penyakit anxiety disorder ke? Tak. Kita perlu faham bahawa ada penyakit-penyakit lain yang boleh kita kata menyerupai simptom-simptom ni. Dia main macam serupa ni juga. Penyakit-penyakit ni perlu kita first kita kena diagnose dulu. Jadi kalau kawan tu main, dia kata aku tak boleh lah, aku jenis ketak, dia main ketak, lepas tu aku main gedegup laju-laju ni, jantung rasa nafas tak lepas, jadi tak tahu sebab apa. Kita ni aku dengar itu Masjid Taqwa Sembang ni anxiety disorder hang kenal. Dan kita tak boleh buat pukul rata lagu tu. Sebelum kita nak bagi satu diagnosis, satu label, satu nak kata hang ni ada penyakit anxiety disorder, sebab anxiety disorder ni dia masuk dalam kategori penyakit mental illness, penyakit sakit jiwa yang perlu dirawat oleh pakar psikiatri. Sebelum pi lorong tu, sebelum pi nak laluan tu, dia mesti dibuat ujian-ujian tertentu untuk memastikan dia tidak ada penyakit-penyakit lain yang boleh menyerupai. Contoh, hyperthyroidism, penyakit thyroid, penyakit yang keluarkan hormon thyroid. Bila kawan tu dia panggil hyperthyroid, keluar hormon thyroid banyak, dia nampak serupa ni lah penyakit dia. Dia ketak, dia laju jantung dia nampak macam sama. Tapi rupanya kawan bukan ada anxiety, kawan ada masalah thyroid yang banyak dihasilkan thyroid, hyperthyroid. Dia punya thyroid dia tinggi. Jadi untuk nak mengetahui apa cerita dia, pergi jumpa doktor. Doktor terang kepada kita. Dia akan terang kepada kita, okey, faham kita ada masalah
berdegup laju, rasa ketak, sentiasa tak apa selesa. First, buat screening blood test dulu, rule out dulu benda-benda lain. Kita kena rule out dulu, bukan benda thyroid, bukan benda hormon, bukan masalah, bukan anemik, bukan cerita lain. Okey, semua dah clear, baru kita kata okey, most likely this is anxiety related. Mungkin ini adalah masalah anxiety. Baru dia pergi laluan tu, baru kita faham, baru kita, sebab apa dia akan pergi pathway laluan kepada rawatan selepas tu kan. Kalau tidak, nanti kita senang pakai label orang ikut dan tak boleh. Kita kena ikut kaedah sebenar, disiplin ilmu dia lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kita nak juga tahu masyarakat kita ni, kita tak mau dia hidup dalam keadaan kegelisahan seumur hidup dia. Allah Ta'ala anugerahkan di kehidupan, dia telah, kita kata waste, kita kata dia telah, kehidupan ini dia tak boleh dimanfaatkan, dia tak boleh bercampur dengan orang, dia tak boleh kita kata dengan keluarga, semua jadi masalah. Hanya kerana apa? Dia tidak merawat diri dia. Dia kena penyakit ni, Allah Ta'ala uji dia dengan kegelisahan, dia tak dapat rawatan. Bertahun telah berlalu, dia tak duduk dalam suasana merana, rugi dia. Dia punya masa dewasa dia rugi, kehidupan dia rugi, umur dia dekat bertahun-tahun dia telah waste, kita kata. Sebab apa? Dia tak pergi buat rawatan. Jadi alhamdulillah kita bincang malam ni, kita tahu. Sebab setengah orang dia kata macam normal lah, rasa ketak-ketak ni, dia rasa akhirnya dia menormalisasikan benda tu. Biasa. Dia rasa macam biasa, akhirnya dia rasa macam ni lah kehidupan. No, kehidupan bukan macam tu. Dia boleh berfungsi. Kita nak dia berfungsi dalam masyarakat, dalam keluarga dia. Kalau tidak, rugi. Sebab apa? Statistik menunjukkan 1 dalam 10 orang ada masalah ni. Bukan sikit. Sebab tu bila Tuan Hasbullah bagi tahu saya, topik ni memang relevan. Topik ni kita bincang tekanan darah tinggi, hypertension. Sebab apa? Kita duduk dengar orang semua sembang. Biasa orang sebut aku kena high blood, aku kena ni tekanan darah jadi tinggi. Kita biasa sebut benda tu, dan kita tak malu ke orang pun nak kata aku kena diabetes, aku kena kencing manis, aku dapat ubat ni. Tapi bila kita mai kegelisahan, rasa murung ataupun kemurungan, gelisah satu topik, murung satu topik, kita malu nak cerita ke orang. Kita tak mau seek help, kita tak mau dapatkan rawatan, tak mau dapatkan bantuan. Akhirnya kita merana seorang diri. Wa na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena dapat rawatan supaya kita keluar daripada zon kegelisahan ini. Kita keluar daripada zon kegelisahan ini. Jadi seterusnya kita nak tengok punca-punca tekanan-tekanan yang boleh kita kata trigger. Benda ni trigger, dia menyebabkan kadang-kadang benda ni berlaku kan. Kadang-kadang kegelisahan satu topik cerita, tekanan, stres satu topik cerita. Benda ni semua interrelated. Dia bersifat, kita ni hidup, kita ni bukan mesin, kita ni berperasaan, macam-macam berlaku, dan kita kadang-kadang register dalam otak kita. Suasana tempat kerja, sekolah, semua tempat kita berada ni kadang-kadang menyebabkan punca dia. Tempat baru, suasana persekitaran kita, taman kita duduk lagu mana ke, kita tak seronok, kita jadi tak seronok pergi tempat kerja. Tiap-tiap hari aku kena pergi, tapi aku tak seronok. Lama kelamaan kita nak pergi kerja, kita stres. Pergi kerja je kita jadi anxious. Aku nak pergi drive pergi kerja ni, dia fikir apa akan berlaku tempat kerja, bos lagu mana. Lama kelamaan jadi benda tu main jadi. Dia main macam tu. Jadi sama lah juga budak-budak nak pergi sekolah, contoh. Sama juga. Kita kena tanam perasaan sukakan sekolah. Kita kena tanam perasaan suka sekolah. Sekolah ni tempat seronok, tempat ilmu, bukan tempat rotan, bukan tempat kena marah dah. Sekolah ni tempat bina ilmu, tempat bina akhlak, tempat seronok. Kita kena benda tu jadi orientasi kita. Dalam kepala kita ni, anak kita mau tanam benda tu. Jadi dia pergi sekolah dalam keadaan seronok. Tapi kita tak boleh kontrol kalau benda yang negatif berlaku di sekolah. Yang tu kita risau. Tapi alhamdulillah lah, ni dah positif dah, semua dah bagus dah. Jadi samalah juga dengan orang-orang tertentu yang kadang-kadang bila kita jumpa dia, automatically kita tadi seronok semua, pun nampak dia mengai berubah, mood berubah, macam masuk dalam laluan lain. Mood kita berubah. Sebab apa? Pernah ada satu pengalaman dengan dia, jadi kita berubah. Jadi benda-benda ni semua kalau kerap sangat berlaku,
akan menyebabkan chemical dalam otak kita juga berubah, dan ini menyebabkan berlakulah yang benda yang kita bincang tadi. Jadi untuk kita nak elok benda ni daripada berlaku, beberapa perkara boleh kita buat. Ni saya pergi terus laju tu. Ni contoh saya sebut kepada tuan-tuan, kalau kita tak rawat. Ni contoh. Tuan-tuan tengok kes baru-baru ni, kes ni surau dekat masjid baru-baru dalam tahun ni juga, tahun ni yang dia pelampang makmum sebab tak salam dengan dia ke macam mana cerita kan. Jadi garang tak tentu pasal, padahal dalam suasana beribadat kan. Samalah juga cikgu pergi tendang budak, pergi cekik budak, semua ni berlaku kan. Siasat cikgu tendang cikgu naik angin kat sekolah kan, berdepan dengan cikgu tadika jadi naik angin, macam-macam benda berlaku. Sebab apa? Sebab benda-benda ni kalau tidak diurus dengan baik, dia macam-macam boleh berlaku. Na'udzubillah. Kita tak bincang lagi dalam suasana, dalam konteks rumah tangga. Bila tidak diurus, kegelisahan, stres, dia akan menyebabkan berlaku banyak benda yang kadang-kadang menyebabkan kita tak dapat, kita kata apa, nak jangka apa yang boleh berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, secara umum saya sampaikan kepada kita bincang secara umum saja dahulu kan, yakni dia ada satu kaedahnya. Saya dekat sini saya laju sikit. Dia ada satu kaedah kita panggil stop. Stop ni maksudnya apa? Kaedah paling mudah. Kaedah apabila berlaku tekanan, apabila berlaku sesuatu yang kita rasa kita tak boleh nak handle, dia boleh menyebabkan berlaku sesuatu luar jangka. Dia tekan kita kuat ni, kita naik angin, kita rasa jantung kita pun berdegup lain macam, kita dah rasa nafas kita pun dah lain macam, kita dah laju nafas kita, tangan kita pun kita rasa tiba-tiba macam duk kerah kejang ataupun duk mula menggenggam, menunjukkan kita bersedia untuk melawan. Dia punya otak tu sedang fire untuk kita lawan dalam otak punya style. Jadi apa yang kita nak lakukan pada ni? Ni perubatan punya kaedah. Nanti kita faham bagaimana kaedah yang diajar oleh asatizah kita. Kita bincang perubatan dahulu. Pertamanya adalah S tu. Stop tu bermula dengan huruf S. Kita stop apa benda yang kita sedang buat, kita jangan buat. Kita stop. Yang ni kita berhenti bercakap. Kita jangan bergerak di mana-mana. Kita stop apa-apa benda. Sebab apa? Kalau kita duduk ni, kalau kita pi berdepan ni, kadang-kadang kita laju pergi depan terus. Dia patient tu punya patient. Kalau kita bergerak, dia boleh bergerak laju terus sebab chemical sedang duk fire kita. Jadi kita jangan buat apa-apa. Kalau kita bercakap pun, kita kadang-kadang cakap tanpa kontrol ni. Dia dalam keadaan bersedia untuk berperang dengan suasana. Sama ada dengan bos kita, dengan mak kita, na'udzubillah, dengan pasangan kita, dia boleh macam tu. Dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita, dia boleh. Dan dia boleh jadi keadaan susah nak kontrol balik. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata ni susah. S tu stop. Whatever you do, stop. Jangan cakap, jangan bergerak, stop. Tu saja. T, take a deep breath. Ini luar biasa. Simple tetapi impactful. Maksudnya apa? Dalam orang tak perlu tahu apa benda kita buat, kita just berhenti, tarik nafas saja. Hembus pelan-pelan, tarik nafas. Buat dekat 3 kali punya cycle. Automatically bila kita buat macam ni, kita sedang reverse tentang apa yang diarahkan oleh perasaan tadi. Sumber perasaan tu mai daripada tekanan bahagian otak yang kontrol perasaan tu, dia fire. Tiba-tiba kita tarik nafas panjang, kita hembus perlahan-lahan. Jantung kita, kalau tuan-tuan buat, kita tengok jantung kita tiba-tiba dia calm, dia berdegup dalam keadaan yang sederhana. Kadar dia tak boleh pump laju dah sebab kita berkontrol dia, kita take over dia dengan pernafasan sahaja. Dia, bila jantung kita tiba-tiba dia slow sikit, menunjukkan keadaan akan slow sikit kan? Hanya take a deep breath in. Kemudian O tu bila kita dah ambil nafas 3-4 kali nafas, kita ambil kitaran dia boleh sampai dekat level O ni kita observe, menunjukkan kita observe sebenarnya apa benda berlaku ni. Kita sempat berfikir, kita observe sebenarnya apa cerita ni sebenarnya ni. Kita dah buat benda tu, kita boleh berfikir. O tu observe, kita observe sebenarnya apa benda ni kan? Kita boleh buat benda tu.
Kemudian sebab apa? Kadang-kadang bos marah kita ni benda kecil je, kita naik angin terlajak, kita dia marah aku sebab pas due date contoh. Bini kita marah kita sangat sebab apa ni? Sebab ambil anak lambat contoh. Anak kita tinggal seorang-seorang depan sekolah. Macam-macam benda-benda lebih. Kita boleh tahu punca daripada satu saja. Kita jangan jadi O. Kemudian baru sampai dekat P, baru kita plan, baru kita bertindak. Plan apa benda yang kita nak buat, plan. Kalau yang paling key penting, S dengan T tu paling penting. Stop, take a deep breath in. Yang tu yang paling penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, benda ni panjang nak bincang, tapi kalau ambil yang ni pun dah jadi dah. Sebab dalam chemical otak ni jangan ceritalah kawan ni kita kata warak lagu mana pun, bila main tekanan kuat dia main laju juga, dia main terbeliak biji mata, dia kuat. Sebab apa? Kita ni berperasaan, kita ni berperasaan, itu kita manusia kan. Kemudian kita ambil apa yang para asatizah kita, ulama-ulama kita anjurkan, supaya kita duduk, ambil wudu, keluar daripada suasana tu kan, beristighfar, benda-benda tu, lepas tu kita buat. First, dia sebab apa? Setiap saat itu very important. Setiap saat tu very important, sebab dia macam dalam keadaan peperangan. Jadi apa yang kita bincang pada malam ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adalah untuk kadang-kadang melawan dengan diri sendiri. Kehendak diri nak lawan, kehendak diri nak pergi terjah lawan. Tu kehendak sebab apa? Dia drive daripada otak yang nak defend dia punya maruah, defend dia punya kehendak. Kita ni tiba-tiba kita patah balik, kita take a deep breath in, kita stop. Akhirnya kita boleh take over balik perasaan yang garang tadi dengan stop dan take a deep breath in saja. Ambil nafas yang panjang saja. Kemudian kita ambil 3-4 second yang kita ambil tu sudah cukup untuk kita kata menyebabkan kita ada peluang untuk merancang tindakan kita selanjutnya, supaya kita tak terjun, kita kata tak terjun terus dalam medan peperangan tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, moga-moga apa yang kita bincang ni, kita diberi oleh Allah peluang untuk kita bertindak. Perasaan ni mai, kita boleh bertindak, kita kata dalam keadaan yang lebih matang, lebih kita kata ada batasan dia, protection. Dan of course kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala, beri kepada kita kekuatan dalam keadaan ni. Allah Ta'ala kuatkan hati kita, supaya hati kita ni kita kata tidak mudah untuk didorongi oleh perasaan ni. Dia main syaitan akan drive kuat sekali kan. Tapi of course benda ni dia semua ni berkaitan. Kita bincang perubatan, tapi of course dia akan ada elemen-elemen syaitan dan iblis yang drive, tapi kita akan campur, kita akan bertindak secara faham aspek perubatan, dan kita faham aspek pertarungan dengan syaitan dan iblis juga. Wallahu alam. Ada ruang sedikit, mungkin kita ada soal jawab untuk kita bincang sama-sama, insya-Allah. InsyaAllah kita ada dulu dan bantu jawab. Kita kalau kita bagi anak-anak sahabat-sahabat dia yang kita rasa dia lagi perubahan pada kerja dalam dia itu human hack, contohnya yang saya dari bentuk wasaf beliau kalau bandingkan cuma kita nak kombi dia nak kita kalau boleh buat biar. Betul. Jadi sama je dalam bentuk was-was. Was-was tu antara kita kata bersifat kompulsif juga. Maksud dia bila kita bincang tadi tentang obsesif kompulsif ni, maksud dia macam mana? Dia tak boleh mententeramkan hati dia dalam keadaan selagi dia tak ikut apa yang dia nak. Contohnya dia dah Allahu Akbar, okey dah, tapi hati dia tu kata tak betul lagi. Dia ikut kehendak hati dia. Tak boleh, buat lagi sekali Allahu Akbar, elok dah. Hati dia main pula dah, tak betul lagi tu. Dia ikut kehendak, sama dengan ambil wudu, sama je. Jadi hati dan fikiran dia tu kuasai dia, dan dia bertindak ikut perasaan dia tu, dia bertindak sama je. Jadi isu yang dibangkitkan, adakah benda ni normal? Adakah benda ni normal? Kan kita kena faham dia ada draw line, kita kena ada satu pembahagi. Setengah orang ada je dia baca stop dia Allahu Akbar, betul dia turun dia Allahu Akbar, dia 2 kali settle. Sebab mungkin tadi dia rasa dia tak masuk niat dengan elok, dia tak puas hati, tapi kali yang kedua masuk cantik elok, alright, dia sambung solat macam biasa. Benda tu bukan kata kita tak boleh rasa macam perasaan niat tak apa nak kena ke apa, ambil wuduk kita
tapi dia sampai tidak mengganggu kehidupan kita dan tidak dilihat sebagai perkara yang normal oleh masyarakat umum. Masyarakat umum tak rasa benda ni normal secara umumnya, kan? Contoh ambil wuduk macam tuan sebut tadi, kan, kuyup dia tak normal dia, kan? Setengah orang sampai tak boleh pergi kerja pagi, mandi wajib, tak puas hati, mandi lagi. Dekat sejam mandi, orang masuk kerja pukul 8 suku kot, kan? Hanya kerana apa? Dia tidak boleh mententeramkan hati dia. Menunjukkan apa? Dia tidak normal dalam, kita kata dalam, dia kena faham. Jadi masalah utamanya is denial syndrome, kita panggil. Menunjukkan apa? Dia rasa dia tak ada apa-apa, dia okey saja. Kan, hampa jangan lu kata apa, aku memang passion ni, macam tu. Passion tu salah. Dia punya kehidupan dia tu sebenarnya telah mengganggu isteri dia, ganggu anak dia, nak pergi berjalan dari pukul 5 hingga pukul 4 kena start, pukul 3 pukul sudah kena start mandi dah, benda tu. Jadi dia punya hanya kerana dia punya ni ganggu hidup dia. Jadi denial ini yang menyebabkan puak-puak ni, geng-geng ni tak pergi jumpa doktor. Jadi macam mana cara kita sebagai masyarakat? Inilah antara kaedah ni bila kita bincang dalam apa masjid macam ni, kita bincang, kita buat live, kita bincang dalam sebagai, kita kata rujukannya adalah kita tengok perubatan bincang lagu mana supaya bertindak atas ilmu. Kita bukan nak kata hang sama lah juga macam orang kena kencing manis, kita kata kena pergi cek gula, hang cek tadi 14 tinggi, hang kena pergi cek. Kita ada kefahaman bahawa gula 14 itu tinggi, kita habang ada pergi cek. Sama lah juga dengan orang yang mempunyai masalah perasaan takut, gelisah kerana benda-benda ni, dia juga kena pergi cek, kena pergi buat rawatan. Kaedah rawatan dia ni, kita kena buang satu stigma, dia panggil, satu pemahaman bahawa kita tak mau ni disebut sebagai pergi jumpa pula dah pakar sakit jiwa. Oh, dia kata aku sakit jiwa. Jadi dia tak mau benda tu. Dia tak mau istilah sakit jiwa tu. Kita nak buat sakit, dia tak mau. Jadi lah ni kita tak guna dah sakit jiwa, kita buat pakar psikiatri. Could refer to pakar psikiatri. Dia tak mau. Bukan aku gila. Dia kata, no, siapa kata hang gila? Ni kita lah ni cerdik dah. Dulu orang fikir macam ni, Tanjung Rambutan semua cerita kena lock up, kena ikat. Hanya aku nak duduk macam tu ke? Oh ni apa ni, kita dah matang dan pandai dan berbincang banyak level dah. Perbincangan kita apa? Bila orang kena jantung punya masalah, pergi jumpa pakar jantung. Tersumbat salur darah, pergi jumpa pakar jantung. Orang tak kalut apa pun. Bila dia ada chemical di dalam otak dia berfungsi yang perlu adjustment ubat, perlu beberapa perkara perlu dibuat, just refer to the psychiatrist. Dia akan bantu kita dalam cara rawatan dia pun. Kita dalam kepala kita ni, nanti dia bubuh wire dalam otak aku, dia bagi kejang satu macam aku ni duduk tengok cerita apa-apa, dia duduk rasa lagu tu. No, kita kata dia akan bincang dengan kita macam mana pakar jantung bincang pasal jantung. Dia akan bincang dengan kita macam mana jantung apa, degupan, rasa kegelisah berapa minit. Dia akan bincang very professional kan, very standard, very organized, and dia plan dengan kita elok-elok kan. Jadi benda tu adalah kita dah sampai satu tahap, alhamdulillah ni masyarakat dah makin terbuka kan, untuk kita kata pergi refer, jumpa pakar psikiatris kan. Untuk sebab apa yang saya sebut tadi, statistik menunjukkan, kajian menunjukkan 1/10 orang mempunyai masalah-masalah mental health, kesihatan mental health. Dia ada masalah ni, 1/10 menunjukkan di kalangan kita ni, ada di kalangan kita yang, dan yang orang sekeliling dia tahu, orang sekeliling dia, isteri dia tahu, anak-anak dia tahu, mak bapak dia tahu dia ni ada masalah sikit. Nak sebut tu tak terbit. Sebenarnya adalah masalah apa? Masalah dia adalah mental illness. Alangkah baiknya dia pergi rawat dengan baik. Maka tiba-tiba kita tengok dia okey. Alhamdulillah, dia balik function okey, makan ubat elok, semua alhamdulillah okey. Sebab apa? Dia bertindak secara matang, pergi refer. Saya ambil satu cerita last. Ni cerita ni berlaku pada adik-beradik saya cerita direct. Tak mau nak berselindung. Berlaku pada mak menakan saya. Mak menakan saya, umur lanjut sikit dah, umur 60 kan. Late depression kita punya, late depression. Dia main depression. Saya tengok
Saya tengok cerita ni macam symptoms mental illness, depression. Tapi kita ni, walaupun kita doktor, tapi ada atas kita ni semua, kita kata apa, pemegang panji ni kan. Jadi depa kata ni jenis cerita ni masuk jin ni kan. Macam-macam lah depa panggil orang ni, kira habis duit tu banyak orang tu kan. Oh ni macam-macam lah saya duk tengok ni. Yang duk suffer ni mau menakan kita, duk suffer. Angkat, bawa usung pergi merata tempat lah, pergi merata tempat ni. Kita bukan menafikan benda-benda ni, alangkah bagusnya kita integrate, kita buat sama-sama, kita tengok perubatan point of view. Jadi bila dah habis duit banyak, habis retiak, saya kata satu can, bagi saya sekali saja, saya pergi jumpa kawan saya pakar sakit mental illness, pergi jumpa kawan saya, saya pun bincang, tengok semua simptom, kita pun rawat dengan ubat 3 hari saja, ubat dia stabilize dalam otak kita 3 hari, okey, normal terus, dia jadi function, dia jadi okey. Kalau tidak, tak boleh nak tidur lagi, dia meraung, dia nampak meraung tu, orang rasa masuk jin tu, dia meraung sikit, macam-macam tu, dia orang duk takut. Tapi lepas makan 3 hari ubat, dia boleh sembang, dia boleh okey. Ubat punya pasal, alhamdulillah, stabilize otak punya chemical. Kemudian dia boleh pergi masjid, sampailah ni, alhamdulillah, dia pergi okey, function. Cuma of course dia selang 3 bulan kena pergi menghadap psychiatrist ni sekali, adjust dose. Kita bincang, kita kata dos macam mana, boleh turun sikit, tak apa, maintain dulu, dia kata biar 6 bulan maintain. Jadi akhirnya dia kata apa, makcik saya sendiri, dia akan kata apa, bila orang tarik nak buang ubat, nak keluar ubat, dia kata apa, sabar, kita bincang dengan pakar dia. Dia pula kena hajar, kita bincang dengan pakar dia kata kan. Sebab apa, kita sakit, kita rujuk pada pakar. Dia kata dia sendiri tahu diri dia, bila dia dah function, dia sendiri tahu kan. Makan ubat ni dia rasa tenteram, dia rasa otak dia boleh fungsi dengan baik semua, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ni bukan nak kata kaedah kan. Kita bincang dulu. Bukan kita tak mau. Tujuan kita bagus nak rawat. Cuma kita jangan pergi terjun dalam bentuk conclusion awal tu sangat. Sebab apa, bila pergi ke doktor, dia akan buat blood test dulu. Dia akan buat saringan dulu. Semua dia buat proper. Baru kita buat, baru tahu macam ni. Dan kita tidak menafikan pun penyakit-penyakit yang berkaitan tentang penyakit ain, penyakit-penyakit yang berkaitan tentang jin, santau, benda tu memang wujud, kita pun faham benda-benda tu. Cuma benda yang kita bincang ni, yang berlaku bukan sekadar di kalangan kita, yang kata depression, kemurungan ni, India, Afrika, Tanzania, semua pun sama ya. Sebab dia macam penyakit kencing manis, sama, satu dunia hadapi benda yang sama. Sama lah juga dengan penyakit kegelisahan yang kita bincang ni, sama je. Amerika kena, UK kena, England, Russia, semua orang ni pun sama. Dia standard penyakit yang sama. Semua sama. Yang santau ni dia tak ada dalam buku teks, dia tak mai, dia pelik, dia tak boleh di describe, dia tak boleh match. Yang tu kita kata yang ni cerita lain. Perubatan dia sampai ke ujung dah, tak boleh pergi dah. Pergi tengok tarikh pula, kita akan kata itu. Sebab apa, perubatan tak boleh nak explain benda tu. We cannot explain benda tu. Yang tu cerita lain. Tapi selagi kita boleh explain, menunjukkan benda tu, kita boleh rawat dalam hal ni. InsyaAllah masanya tak tu, no? Kok ada lagi soalan? Panjang cerita. Ada nak pertanyaan ya? Ada. Kadang ada lagi. Itulah kena betul dia telefon betul kan apa baik. Baik, alhamdulillah kita kalau tuan-tuan ada soalan, saya faham kadang-kadang nak bincang dalam keadaan terbuka macam ni segan, terutama isu-isu perubatan. Yang terbaiknya tuan-tuan boleh PM saya dalam Facebook, senang, ramai boleh bermanfaat kan. Dalam Facebook Dr. Zaki Ibrahim, ramai je orang, saya jawab pelan-pelan lah dalam tu kan. Kadang-kadang soalan tu saya tengok penting, saya bawa masuk dalam kuliah kan, untuk kita manfaatkan sama-sama. Dr. Zaki Ibrahim dalam Facebook page kan, tuan-tuan boleh tengok kat situ, insya-Allah. Alhamdulillah, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.